tajuk. Adakah Tuhan masih berkuasa atas segala-galanya? Baiklah, beri perhatian kepada saudara Alan Tai. Silakan saudara Alan. Ya, masa sekarang kita lihat banyak masalah berlaku dan juga banyak kejahatan berlaku dan banyak manusia menderita. Jadi adanya antara kita masih tanya, adakah Tuhan masih berkuasa terhadap bumi ini? Artinya apa yang berlaku terhadap bumi ini? Mengapa banyak penderitaan, banyak godaan dan juga kematian, penyakit dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita tahu Yehova ialah pencipta yang agung di alam semesta ini. Dia mencipta segala-galanya, dan dia memang berhak menguasai apa yang telah diciptakan. Mari kita baca di Wahyu bab 4 ayat 11. Ini ayat sangat popular, tapi kita baca sekali lagi, yang menunjukkan bahawa Yehova dia Tuhan pencipta. Dia mencipta langit, bumi, segala-galanya, mencipta haiwan, binatang, manusia, bahkan malaikat di syurga dan juga planet-planet, matahari dan sebagainya. Kita tahu dia berhak menguasai semua. Ini apa yang dikatakan di Wahyu bab 4 ayat 11. Ya Yehova Tuhan kami, Engkau layak menerima kemuliaan, kehormatan dan kuasa, kerana Engkau menciptakan segala sesuatu, dan kerana kehendak-Mu segala sesuatu wujud dan diciptakan. Ya, kita lihat kembali iaitu ayat 11 Engkau layak menerima kemuliaan, kehormatan dan kuasa. Kerana apa? Di sini dia kata Engkau menciptakan segala sesuatu. Ya, kita tahu Yehova berhak menguasai apa yang dia telah ciptakan, termasuk kehidupan kita lah sebagai manusia. Tapi kita tahu apa yang terjadi di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa diciptakan, pasangan manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa. Pada mulanya Yehova mencipta mereka sempurna, sempurna, mempunyai kebebasan, semuanya sangat baik, dan juga mereka menikmati kehidupannya di Taman Eden. Dan Adam dan Hawa tidak rasa Tuhan mengawasi mereka atau mengkongkong mereka segala tindak tanduk mereka, tidak. Sebaliknya mereka hidup dengan sangat baik di Taman Eden. Tapi ada satu saja yang Yehova menuntut agar mereka menuntut Adam dan Hawa mengakui kedaulatannya, kekuasaannya, haknya untuk menguasai dan juga memutuskan apa yang baik dan yang buruk. Yehova kata apa? Mari kita baca di Kejadian bab 2 dan kemudian kita akan bincangkan peristiwa yang sangat menyedihkan selepas ini. Kejadian bab 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16-17. Tuhan Yehova juga memberikan perintah berikut kepada lelaki itu. Engkau boleh makan buah daripada setiap pokok di taman ini sehingga puas.
Tetapi engkau dilarang makan buah daripada pokok pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Kerana jika engkau memakannya, pada hari itu juga engkau akan mati. Ya. Jadi Yehova dia sebagai pencipta, dia berhak menentukan apa yang dia mahu. Okay? Dia menentukan Adam dan Hawa kata, okey, semua buah-buah dalam taman ini boleh makan. Okay? Dan kita boleh bayangkan mungkin berpuluh-puluh buah atau berjenis-jenis buah di Taman Eden. Mungkin beratus-ratus, kita tidak tahu berapa banyak. Tapi Yehova tetapkan satu saja syarat. Iaitu satu pokok saja yang dia tidak boleh makan. Yang dipanggil pokok larangan lah. Okay? Pokok pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang jahat lah. Okay? Jadi Yehova kata itu saja. Di tengah taman tak boleh makan ya. Jadi ini menunjukkan Yehova berhak menguasai kehidupan dia. Tapi ini tidak bermakna mereka langsung tiada kebebasan. Sebenarnya mereka bebas. Okay? Mereka hidup sangat sempurna. Okay? Dan hanya jika Adam dan Hawa mengikuti arahan Yehova, iaitu syarat ini, okay, yang tadi kita telah baca, kehidupannya memang sangat baik dan sempurna. Okay? Dan juga dari sini kita tahu perintah Yehova berlandaskan kasih. Okay? Sebab dia menetapkan satu saja pokok tak boleh makan. Adakah ini sangat menyusahkan? Tidak. Adakah ini merampas kebebasan Adam dan Hawa? Tidak. Ini senang saja. Perintah yang sangat senang. Ya? Okay. Tapi apa yang telah terjadi kemudian? Sebelum itu kita lihat gambar yang pertama. Saudara Timothy, tolong tunjukkan gambar. Ya. Tapi kita tahu kemudian syaitan cara memerintah Yehova dan hak Yehova untuk memerintah. Kita baca ni di Kejadian bab 3. Inilah satu kejadian yang sangat menyedihkan, menyebabkan kita semua menderita sehingga sekarang ya. Kejadian bab 3 ayat 1 hingga 5. Kejadian 3, 1 hingga 5. Ular ialah binatang yang paling berhati-hati antara semua binatang liar yang diciptakan oleh Yehova, Tuhan Yehova. Ular berkata pada wanita itu, benarkah Tuhan melarang kamu makan buah daripada semua pokok di taman ini? Wanita itu berkata pada ular, kami boleh makan buah daripada semua pokok di taman ini, kecuali pokok yang ada di tengah-tengah taman. Tuhan telah berfirman, kamu dilarang memakan buahnya ataupun menyentuhnya. Jika kamu berbuat demikian, kamu akan mati. Ular memberitahu wanita itu, kamu tidak pasti tidak akan mati. Tuhan berfirman demikian kerana dia tahu bahawa jika kamu memakan buah itu, pada hari itu juga mata kamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Tuhan dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Jadi di sini ada beberapa perkara kita boleh tahu. Okay. Yang pertama, syaitan dia macam menghasut Hawa, Adam dan Hawa, bahawa Yehova sebenarnya macam menahan sesetengah manfaat daripada makhluk ciptaannya. Okay. Yang kedua, dia juga mencabar pemerintahan dia. Okay. Dan juga kemudian dia pun kata, kalau kita lihat balik kembali itu ayat kita baca, dia macam menghasut Adam dan Hawa untuk buat keputusan sendiri. Tak perlu Tuhan.
artinya dia menegaskan manusia dapat memerintah sesama sendiri dengan berjaya tanpa kekuasaan Tuhan. Ya. Dan itu sebab kita lihat sehingga sekarang ya. Okey, kita lihat gambar yang kedua. Saudara Timothy, silakan. Gambar yang kedua, silakan. Kita lihat sejak pemberontakan di Taman Eden, okay, manusia cuba memerintah sendiri. Kita lihat gambar ni, inilah apa terjadi. Manusia kata, oh saya boleh memerintah sendiri. Bapa Yehova kata tak perlu kamu. Jadi sejak itu Yehova membiarkan manusia memerintah sendiri. Dan kita lihat sejak beribu-ribu tahun sehingga sekarang bumi ini bermacam-macam bentuk jenis pemerintahan manusia. Ada pemerintahan demokrasi, monarki, sistem beraja dan sebagainya lah. Okay? Dan semuanya sejak manusia memerintah sehingga sekarang membawa penderitaan dan juga kesusahan dan kejahatan. Ya. Jadi Yehova benarkan sesuatu tempoh yang sangat lama cukup untuk membuktikan bahawa sama ada manusia berhak memerintah sendiri atau tidak tanpa kekuasaan Tuhan. Ya, kita lihat satu lagi ayat ya. Di 2 Korintius bab 4 ayat 4. Dan sekarang banyak orang tidak mengakui kekuasaan Yehova sebab dunia syaitan ini telah membutakan ramai orang. Okay? Secara rohani lah. 2 Korintius bab 4 ayat 4 ya. Korintius bab 4 ayat 4. Fikiran mereka yang tidak percaya telah dibutakan oleh Tuhan sistem dunia ini. Oleh itu mereka tidak disinari cahaya daripada berita baik yang menakjubkan, iaitu berita tentang Kristus yang merupakan gambaran Tuhan. Jadi kita lihat di sini mereka yang tidak percaya tinggal orang duniawi ataupun mereka kedaratan Yehova, mereka dibutakan oleh Tuhan sistem ini, iaitu syaitan yang mengawal dunia ini. Dan mereka tidak disinari cahaya daripada berita baik, iaitu berita tentang kerajaan Tuhan. Dan kita tahu sejak pemberontakan Taman Eden, syaitan mencabar Yehova sekali lagi, iaitu dia mencabar Ayub. Masih ingat mencabar Yehova, dia kata, tengok hamba kamu Ayub, kamu memberkati dia berlimpah-limpah. Hanya kerana Ayub dia dapat semua daripada kamu itu sebab dia sembah kamu Yehova. Tapi Yehova benarkan syaitan mencuba Ayub. Akhirnya telah dapat jawapannya. Ayub tetap setia pada Yehova walaupun dia sangat menderita. Dia teringat kehilangan keluarga dia, anak-anak dia mati, harta benda semua sudah habis, bahkan dia dikenakan penyakit yang teruk. Dan ini macam satu jawapan pada syaitan bahawa manusia menyembah Yehova bukannya semata-mata mahu ganjaran daripada Yehova, sebab mereka sembah Yehova kerana mereka kasih pada Yehova. Seperti Ayub lah, mempunyai kasih yang setia sejati terhadap Yehova, itu sebab dia tetap mengharungi semua ini cabaran. Akhir sekali Yehova memberkati Ayub berlimpah-limpah.
Jadi ini menunjukkan syaitan ialah pendusta. Bagi masa sekarang juga, syaitan pun mencuba kita semua. Dia kata macam seolah-olah kata kita sembah Yehova kerana kita mahu ganjaran saja. Berkat-berkat dari Yehova. Tidak, sebenarnya kita boleh tunjukkan bahawa syaitan itu dusta kerana kita sembah Yehova demi kasih terhadap Yehova. Bukan semata-mata kerana mahu berkat dari Yehova. Ya, jadi kita tahu jadi sejak masa tu bumi sekarang sudah kaca kerana dikuasai syaitan. Dan banyak orang juga mengikut syaitan, sangat sedih. Tetapi ada sesetengah peristiwa Yehova masih menguasai. Dia menguasai peristiwa itu demi mencapai maksud tujuan dia. Contohnya macam Abraham. Dia telah menjaga Abraham. Dia tahu Abraham meninggalkan kota makmur dia, kota Ur, dan dia berpindah Ramah, dan Yehova menjaga dia. Dan juga kita dapat lihat Yehova membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan membimbing mereka ke tanah perjanjian. Jadi ini menunjukkan Yehova masih ada kuasa. Sebab ini untuk menemui kehendak dia. Dan juga kita tahu kemudian bila bangsa Israel terbentuk dan mereka telah tinggal dalam tanah yang dijanjikan, kita tahu bangsa Israel kemudiannya memberontak terhadap Yehova. Mereka jadi murtad. Mereka sembah penyembahan berhala. Mereka buat banyak kejahatan. Dan kita tahu Yehova hantar banyak penubuat dan juga nabi untuk membimbing mereka. Tapi mereka tidak mahu dengar. Berkali-kali bangsa Israel menentang Yehova. Tapi adakah Yehova langsung cari kuasa? Tak boleh buat apa tindakan? Tidak. Dia menunjukkan kekuasaannya dengan mendisiplinkan bangsa Israel. Dia menggunakan apa? Contohnya macam empayar Asyur. Kuasa Asyur masa tu, dia menggunakan kuasa Asyur untuk memusnahkan 10 suku Israel di utara. Kerana mereka orang Israel memberontak terhadap Yehova. Dan kemudiannya Yehova menggunakan kuasa Babylon untuk menyelam Yerusalem. Kita baca ni di Yesaya bab 10. Ini menunjukkan cara Yehova memperlakukan Israel, bangsa Israel masa itu, menunjukkan Yehova masih ada kuasa. Ini termasuk memberi disiplin terhadap umatnya. Yesaya bab 10 ayat 5 hingga 7. Yesaya 10, 5 hingga 7. Tuhan berfirman, lihatlah, aku akan menggunakan Assyria sebagai belantang untuk melampiaskan kemurkaanku. Aku akan menggunakan tongkat di dalam tangan Assyria untuk melaksanakan hukumanku. Aku akan mengutus Assyria untuk menyerang sebuah bangsa yang murtad, yang telah membangkitkan kemurkaanku. Aku akan mengarahkan Assyria untuk menjara mereka dan meminjak-minjak mereka seperti lumpur di jalan. Namun itu bukanlah keinginan Assyria, itu bukanlah rancangannya. Bagi Assyria, kemusnahan beberapa bangsa saja tidak mencukupi. Artinya, teringin untuk membinasakan banyak bangsa. Kita fokus kepada ayat 6. Yehova dia guna Assyria untuk menyerang bangsa yang murtad.
itu merujuk pada bangsa Israel. Umatnya sendiri menentang Yehova. Jadi Yehova guna kuasa-kuasa dunia ini untuk menyerang mereka dan memusnahkan. Jadi ini menunjukkan Yehova masih ada kuasa terhadap umatnya. Dan di samping itu, kita tahu semasa Yesus hidup di bumi ini, Yesus melakukan banyak mukjizat. Contohnya dia mengawal kuasa, mengawal cuaca, mengawal binatang, roh-roh jahat bunga dan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Dan juga dia melakukan banyak mukjizat. Tapi Yesus mana dapat ni semua kuasa? Ya, dari Yehova. Jadi ini menunjukkan Yesus kehidupannya semua dikuasai oleh Yehova. Kita baca di satu ayat. Di Matius. Kita lihat salah satu contoh yang Yesus menguasai. Yesus dapat kuasa dari Yehova. Apa dia? Yehova memberi kuasa pada Yesus. Matius bab 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35. Yesus menjelajah ke semua kota dan bukan. Dia mengajar di rumah ibadat dan menyebarkan berita baik kerajaan Tuhan. Dia juga, kita lihat sini dia juga menyembuhkan semua penyakit dan masalah kesihatan. Dia menyembuh semua masalah penyakit dan kesihatan. Mana dia dapat kuasa? Memang Yehova mengurniai dia kuasa untuk menyembuh. Jadi ini menunjukkan Yehova ada kuasa. Dan juga kita tahu semasa Yesus dihukum bunuh, dibekas, dibicara dengan tidak adil, dan dia menyeksa, dipaku di tiang seksaan. Bila kita baca ini peristiwa seolah kita lihat macam Yesus langsung tidak bermaya ataupun Yehova langsung tiada berkuasa, tidak menolong anaknya. Sebenarnya ini semua peristiwa ini berlaku kerana untuk penggenapan nubuat dalam Bible. Penggenapan yang menakjubkan. Dan kemudian melalui kerajaan Tuhan, kerajaan inilah akan menegakkan kekuasaan Yehova, kedaulatan dan pemerintahannya. Kita baca di Daniel. Daniel 42. Daniel 42 ayat 44 hingga 45. Ini menunjukkan di mana Yesus bila dibangkitkan ke syurga, balik ke syurga, setelah dibangkitkan dan balik ke syurga, Yehova memberi dia kekuasaan untuk pemerintahan. Daniel bab 2 ayat 44 dan 45. Pada zaman raja-raja itu, Tuhan di syurga akan mendirikan sebuah kerajaan yang tidak dapat dimusnahkan. Kerajaan ini tidak akan diserahkan kepada bangsa lain. Kerajaan ini akan meremukkan dan mengakhiri semua kerajaan itu. Hanya kerajaan ini yang akan kekal buat selama-lamanya. Semua ini berlaku tepat seperti yang tuanku lihat. Sebuah batu yang dipotong dari gunung yang tidak dipotong oleh tangan manusia telah menghancurkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Tuhan yang agung telah memberitahu tuanku apa yang akan berlaku pada masa depan. Apa yang dimimpikan oleh tuanku pasti akan berlaku dan tak selangnya dapat dipercayai.
Ya, jadi kita lihat kerajaan Tuhan lah. Raja dia ialah siapa? Yesus. Kerajaan inilah yang akan meremukan dan mengakhiri semua kerajaan itu. Semua kerajaan ini bermasuk pemerintahan manusia lah. Okay. Semua kerajaan manusia akan berakhir dan tidak lama lagi kerajaan Tuhan akan memerintah bumi ini. Ya. Dan semasa pemerintahan bermula di dunia baru, masa itulah 1000 tahun lah, semasa pemerintahan 1000 tahun Yesus. Okay. Yesus akan menegakkan kedaulatan Yehovah, okay. Dan juga menunjukkan Yehovah mempunyai kuasa dalam melalui kerajaan ini. Sebab kerajaan Tuhan ini macam satu alat untuk memulihkan semua kerosakan dalam bumi ini dan juga menyucikan nama Yehovah serta menegakkan kedaulatan Yehovah. Dan di samping itu bagi kita manusia, okay, yang juga sebagai penyembah Yehovah, okay, kita menyembah Yehovah, kita juga ada harapan yang sangat baik di dunia baru. Okay. Salah satunya harapan itu ialah kedamaian dan kebahagiaan. Kita baca di Mazmur 37, mari kita baca. Dan di samping itu sila paparkan gambar yang ketiga. Gambar nombor 3, silakan. Inilah yang kita menanti-nantikan, ya. Mazmur. Ini satu nubuat yang sangat menggembirakan. Mazmur 37 ayat 9 hingga 11. Mazmur 37 9 hingga 11. Kerana orang jahat akan dilenyapkan, tapi orang yang berharap pada Yehovah akan mewarisi bumi. Tidak lama lagi orang jahat akan dibinasakan. Kamu akan mencari mereka, tetapi mereka tidak akan dijumpai. Orang yang rendah hati akan memiliki bumi dan mereka akan menikmati kebahagiaan dan kedamaian yang berlimpah-limpah. Jadi bila kita baca ayat ini, kita rasa sangat bersyukurlah. Okay? Kita ada harapan ini di dunia baru. Seperti dalam gambar ini, okay? Kita lihat bahagian yang bawah, kita macam ada rusa di bawah sana. Itu gambar ini menunjukkan kita akan menikmati kebahagiaan dan kedamaian di dunia baru. Okay. Masa itu dunia baru tiada kuncak kacil, tiada protes, tiada rusuhan, tiada orang saling bunuh-membunuh, tiada peperangan, tiada apa-apa lagi, tiada lagi. Dan kita lihat gambar di tengah sana, ini saudari pegang banyak sayur dan buah-buahan, ada tomato dan sebagainya. Ini menunjukkan di dunia baru kita menikmati makanan berlimpah dan tiada keburukan. Okay. Tiada keburukan, tiada kemiskinan. Dan kita lihat gambar ini di sebelah atas, jadi kita akan menikmati kesihatan yang sempurna. Kesihatan yang sempurna, kita tidak ada sakit lagi dan kita ada rumah sendiri, mungkin ada tanah sendiri. Ini satu perkara yang sangat yang kita ingin nantikan lah, okay? Untuk hidup di dunia baru, ya. Jadi kita sangat gembira kerana Yehovah menunjukkan kekuasaannya di masa depan. Okay. Dan kita sekarang sebagai umatnya, kita harus macam rela tunduk di bawah kekuasaan Yehovah. Okay. Sebab kita kasih terhadap okay. Dan juga inilah masanya kita boleh melatih diri untuk ikut
kekuasaan Yehova. Contohnya macam kita dengar arahan dari sidang atau arahan dari badan pimpinan, dari organisasi dia dan sebagainya. Ini menunjukkan kita mengakui kekuasaan Yehova. Dia berhak memerintah. Dan dalam kehidupan pribadi kita, kita boleh menunjukkan bahawa kita tunduk kepada kekuasaan Yehova dalam kehidupan kita. Kita harus jadi seorang yang baik, yang suci, dan bahkan dalam kehidupan seharian kita, dan aktiviti seharian setiap hari, kita juga boleh menunjukkan kita mengakui hak Yehova untuk memerintah. Artinya kita melakukan apa yang baik. Contohnya macam semasa kita pergi bekerja, kita harus bekerja dengan rajin dan jujur. Ini menunjukkan kita mengakui Yehova. Sebab Yehova memerintah kita, beritahu kita bahawa kita harus rajin bekerja. Dan sebagainya lah. Dan akhir sekali kita lihat Mazmur 83. Ya, jadi semasa di dunia baru, semua umat manusia akan mengakui kedaulatan Yehova, dan mereka akan diajar tentang Yehova dan kekuasaannya. Mazmur 83 ayat 18. 83 ayat 18 Mazmur, Hendaklah orang tahu bahawa Engkau yang bernama Yehova ialah satu-satunya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Tidak lama lagi di dunia baru, mereka yang dibangkitkan, dan bagi kita kumpulan besar akan belajar tentang Yehova dan akan mengakui kekuasaannya, kedaulatannya. Jadi sebab masa sekarang, marilah kita terus menunjukkan ketundukan dan mengakui kekuasaan Yehova dalam kehidupan seharian. Terima kasih. Terima kasih saudara.